Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 7 hari bulan 9 23, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang pertama. Ayat yang kita akan baca pada hari ini insya-Allah ayat 1 sehingga ayat 5. 1 sehingga 5 kita akan bincang tentang al-huruf al-muqatta'ah. Huruf al-muqatta'ah. Kemudian peranan Al-Quran hudal lil muttaqin. Kemudian Allah senaraikan di sini beberapa sifat muttaqin yang akan mendapat kemenangan, kebertuahan dan kebahagiaan bermula di dunia dan berakhirnya dalam syurga. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang-orang yang bertakwa. Para pelajar, kita mula dengan baca ayat dulu. Yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surah 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua dari 114, diturunkan di Madinah. Ini kita dah bincang semalam, mengandungi 286 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tengok ni pelajar, Tuan Syekh kita, dia tak cakap banyak, dia tulis seperti yang dibaca. Alif Lam Mim. Kemudian dia letak di bawah tu, letak bawah nota kaki nombor 7 ni. Para pelajar kena ingat, akan berulanglah dia. Setiap kali jumpa huruf muqatta'ah dalam kitab pimpinan kata, tengok nota kaki nombor 7. Mana kita kena hafal daripada sekarang sampai ke akhir kitab. Hafal daripada la ni sampai ke akhir kitab. Itu dia panggil al-huruf al-muqatta'ah. Apa makna huruf muqatta'ah? Maknanya huruf tulisan bersambung
tapi dibaca satu-satu. Tak ada pula orang tulis macam terjemahan kita tu alif lam mim. Tak, dia akan tulis sambung. Ana pernah dengar ada guru Quran bagi tahu, ada orang baca hak tak ngaji talaqi, dia panggil tak ngaji talaqi, dia baca alam zalikal kitab. Moga alif lam mim kan nak baca mana? Kalau tak ngaji, kalau tak belajar talaqi Quran, jumpalah alam zalikal kitab. Kata dia ustaz ni, surah muka apa ada alam gini ni? Kata apa alam? Tu dia kata alif lam mim alam. Awal. Sebab tu Quran ni kena belajar. Kena baca alif lam mim. Dia panggil al-huruf al-muqatta'ah. Tengok nota nombor 7. Allah jua yang mengetahui arti dan maksud huruf-huruf yang terletak pada permulaan setengah surah Al-Quran, seperti surah kita ini alif lam mim. Huruf ini uftutihat biha hadhihi surah. Allah Ta'ala buka surah ini dan juga beberapa surah yang lagi akan datang, ta'ti li bayani i'jazil Quran. Para pelajar tulis, Allah Ta'ala nak bawa untuk nak menyatakan Quran itu i'jaz, pelik dia, ajaib dia, lemah orang lain nak tiru tak boleh. Itu dia panggil i'jazul Quran. Hai, pelik lah. Biasa kita dengar mukjizat, betul tak? Biasa awak dengar apa dia? Mukjizat. Tiba-tiba i'jaz. Apa beza dua tu? Perbezaan ni sangat jelas. Tulis molek. Kalau kata i'jaz, maknanya Al-Quran itu melemahkan semua makhluk atas dunia ni, nak tiru dia tak mungkin. Itu i'jaz. Dan isi kandungan Al-Quran itu sendiri adalah merupakan maklumat-maklumat yang berfakta, yang berautentik, tak ada salah, tak ada silap, dan dia bersifat dulu dan bersifat masa depan. Itu dia panggil i'jaz. Mukjizat ni apa pula? Mukjizat ini iaitulah perkara-perkara ajaib di luar kebiasaan, di luar kebiasaan makhluk, tetapi Allah Ta'ala beri kepada para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam sebagai tanda benarnya dakwah mereka. Contoh Nabi Musa, apa dia mukjizat dia? Tongkat dan tangan. Nabi Isa boleh hidupkan orang mati, boleh sembuhkan orang penyakit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mukjizat dia, tetapi yang paling hebat, yang terserlah, yang kekal sampai hari ini, iaitulah Al-Quran. Quran dipanggil sebagai mukjizat, suatu benda yang ajaib yang Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaib dari sudut bahasa, ajaib dari sudut fakta, ajaib dari sudut sudah tak jemu dibaca. Nak kata apa lagi? Senaraikanlah keajaiban Quran itu sendiri. Mana beza di antara mukjizat, suatu perkara yang mencarikan adat, dan i'jaz, iaitulah zat Quran itu sendiri lemah orang lain nak ikut. Kan? Boleh faham? Boleh tulis apa? Beza di antara i'jaz dan mukjizat. Kalau kata i'jaz, haisu tuzhiru azzal khalqi, menzahirkan lemahnya segala makhluk nak lawan Quran, nak tiru Quran, ma'a annahu murakkabun min hadhihi al-huruf al-arabiyyah, sedangkan ayat-ayat ni, huruf ni samanya Arab guna belaka, alif lam mim, yang mereka duk cakap dengan bahasa ni, tapi nak tiru tak boleh. Tiru tidak boleh. Tengok nota di bawah. Jadi Tuan Syekh kita ambil jalan yang paling selamat, Allah yang mengetahui apakah maksud. Selesai masalah kita. Ada setengah ahli-ahli tafsir ni dia panggil tafsir batini, tafsir isyari. Dia tafsir ni ayat ni, alif tu apa, lam tu apa, biar apa. Ni hak paling jahat sekali, dia panggil tafsir puak-puak batiniah.
dalam hak itu dipanggil pokok pengaji hakikat insan. Ni tuan-tuan para pelajar, kalau jumpa buku hakikat insan, hati-hati. Kita balik awal lagi buka sudah, dia tafsir bismillah, ba air mani, min ikutlah. Yang penting mengaruh ila abadil hudud. Ayat Quran ni bukan mari nak mengajar suruh bini ni kalau tak ada Quran turun, tak ada kitab apa, kera dengan monyet pun pandai bini. Nak tafsir Quran dengan benda-benda yang karut. Kita kata inilah ajaran sesat. Tapi ramailah peminatnya. Pasal jenis hal cerita-cerita pelik gini. Nak kata apa? Allahul musta'an. Sayyidiyah disebut di antara 114 surah yang menjadi kandungan Al-Quran. Ini fakta tulis. 114 surah yang mengandungi menjadi kandungan Al-Quran, ada 29 surah yang dimulakan dengan huruf semata-mata. Dia panggil huruf muqatta'ah, ada 29 surah. Alif lam mim, ha mim, yasin, taha, kaf ha ya ain sad, apa lagi? Itu dia panggil nun, qaf. Itu dia panggil, ada 29 surah. Ada yang dimulakan dengan satu huruf saja seperti sad, qaf dan nun. Dan ada yang dimulakan dengan dua huruf seperti ha mim, ta sin, taha, yasin. Dan ada pula yang dimulakan dengan tiga huruf seperti alif lam ra, alif lam mim, qasim mim. Tiga huruf. Dan ada yang dimulakan dengan empat huruf seperti alif lam mim ra, alif lam mim sad. Dan ada pula yang dimulakan dengan lima huruf seperti ha mim ain sin qaf, kaf ha ya ain sad. Tak ada. Mana kita fakta dia ada lima paling banyak. Maksimal dia lima, minima dia satu. Cara membaca huruf-huruf ini ialah dengan menyebut namanya satu-satu. Misalnya alif lam mim, hendaklah dibaca dengan alif, lam, mim. Demikian juga cara membaca huruf-huruf yang lain. Apa kelebihannya? Allahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala yang maha mengetahui apakah yang dikendaki dengan bacaan yang tersebut. Kita kata alhamdulillah. Sesama masalah kita bila serah kepada Allah. Tengok ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pelajar tengok. Atas Quran tu dia ada 3.3. Betul tak? Sekali dia titik atas raib, satu lagi fi. Maknanya awak ada pilihan. Mau nak berhenti mana? Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Makna dia mustaqim. Makna dia boleh. Ataupun zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu maknanya bila ada titik 3 tu awak pilih nak berhenti sini ke? Tapi jangan buat sosok la raib fi, tak tahu makna gapo lah gitu. Jangan. Gina dia kita baca Quran, kita break atas stesen, barulah kita jumpa dia punya makna, kita jumpa dia punya maksud. Faham Alhamdulillah. Hudan lil muttaqin. Tengok dia kata, kitab Al-Quran ini zalika. Kalau nak kira kita belajar isi isyarah, kalau kata zalika jauh, tapi dia dekat. Kalau nak dekat kita kata haza. Tapi kenapa dia terjemahkan zalikal kitab? Kitab Al-Quran ini tidak kata itu. Tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Hudan lil muttaqin, ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Siapa nak bertakwa, carilah Quran. Munasabah ayat 5 qablaha, lamma kana al muradu bi alif lam mim,
Maksud alif lam mim ini, yakni kitab ini, jins kitab ini daripada huruf yang kamu duk guna hari-hari. Hey, puak-puak Arab, kamu duk cakap dengan dia, kamu duduk buat, duduk main syair, duduk main qasidah, semuanya dengan menggunakan huruf ini. Tetapi dalam bab susunan Al-Quran, ajizun, kamu lemah nak buat seperti Al-Quran ini. Tak boleh, lis, li'annahu kalamullah, kerana Al-Quran ini kalamullah. Maka dia gunakan perkataan jauh. Fa asyara ilaihi bi adatil bu'di, dia guna isyarat, zalikal kitab, kitab ini, tapi tunjuk jauh. Li'uluwi miqdarihi, menunjukkan tingginya kedudukannya, wa jalalati asarihi, besar kesannya, wa bu'du rutbatihi, dan jauh kedudukannya daripada segala orang-orang yang jahat. Quran tak masuk. Walamma ulima kamaluhu, setelah diketahui mulianya, sempurnanya Quran, maka Allah Ta'ala bawa lagi satu isyarat menunjukkan tentang ta'zim Al-Quran itu. La raiba fi, kitab itu, mana kitab? Tinggi kedudukannya, kitab ini tidak ada syak padanya. Itu sebab dia guna kalimah zalika, dia tak guna haza. Ini untuk orang belajar Arab ni. Kalau tak ngajar Arab, biarnya teliu nak belajar Arab, insya-Allah. Kan? Zalikal kitab ay hazal kitab. Itu tapi terjemah dengan ini. La syakka fi annahu haqqun fi zatihi. Tidak ada syak lagi ianya turun, ianya benar datang dari Allah. Wa annahu nazala, dia turun dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kama annahu la yatadammanu ma yujibur raib. Isi kandungan juga tidak ada yang meragukan sama sekali. Isi kandungannya tidak ada yang meragukan sama sekali. Allahu Akbar. Nah, sebagaimana tanda pelajar, ayat ini ditafsir dengan surah As-Sajdah ayat 1 dengan ayat 2. Alif lam mim, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Alif lam mim, tanzilul kitab, kitab ini turun daripada Allah Azza wa Jalla, la raiba fi, tidak ada syak padanya, mir rabbil alamin, datangnya daripada Allah, Tuhan pemilik alam. Satu. Dalam surah An-Nisa, tanda ni, surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Quran. Mu tak perhati ke tengok Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Quran ini bukan mari daripada Allah, maka tengok percanggahan maklumat, percanggahan fakta, dan banyak auta dalam tu. Tapi dia mari daripada Allah, mustaqim, tak ada maklumat yang salah, ayat-ayat dia, bahasa dia semuanya betul, maklumat semuanya tepat. Jadi Allah cabar kita hari ni bercanggah. Tak usah kata banyak, dalam sekitar 10 tahun ni ya. Kalau kita korek balik video-video lama, ucapan-ucapan, tak, dulu kata lain, hari ni kata lain, esok kata lain. Tapi Al-Quran min indillah, 23 tahun tempoh, tidak ada maklumat yang salah, tidak ada fakta yang menyeleweng. Allahu Akbar. Maka apa hijab Al-Quran? Hudal lil muttaqin. Ai innal Quran, Quran kita ni hudan, menjadi petunjuk daripada segala yang salah, yang sesat. Nur, cahaya, penjelasan bagi orang yang takut dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa takut dimurkai oleh Allah, maka dia buka Quran, buka hadis, carilah jalan yang selamat, tinggalkan jalan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Tengok nota di bawah. Apa makna taqwa? Hudan lil muttaqin. Apa makna taqwa? Taqwa itu makna apa, kan? Taqwa artinya memelihara atau melindungkan diri dari sesuatu yang ditakuti atau yang dibimbangkan. Itu makna taqwa. Taqwa ni kita buat penjagaan diri daripada perkara yang berbahaya.
Bertakwa kepada Allah ialah memelihara diri dari sesuatu yang membawa kepada seksa dan kemurkaan Allah, dengan menjalankan undang-undang peraturan serta hukum-hukum perintahnya. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa atau yang berusaha membentuk diri mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, kerana merekalah yang terutama sekali yang mendapat faedah dari petunjuk hidayah Al-Quran disebabkan iman dan takwanya, sedang orang-orang yang kufur dan ingkar adalah sebaliknya. Jadi kita doalah kepada Allah SWT supaya kita layak menerima anugerah yang besar, menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, siapa ke orang yang bertakwa? Tanda ni pelajar. Bila kita nak jadi orang bertakwa, manhum, siapa mereka? Tulis. Nombor 1, alladzina yu'minuna bil ghaib. Letak nombor 1, iaitulah orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Apa dia perkara gaib? Benda yang tak nampak tu apa? Tengok nota nombor 9. Perkara yang gaib itu ialah sesuatu yang tidak dapat dilihat atau dirasa dengan panca indera yang 5. Ia bagi manusia biasa, tetapi diakui serta diyakini dengan jalan perhatian dan pikiran yang berdasarkan dalil-dalil yang boleh diterima oleh akal yang sempurna. Seperti wujudnya Allah Azza wa Jalla, kita yakin adanya Allah, namanya dan sifat-sifatnya yang maha indah, yang sangat mulia, yakin. Demikian juga malaikat-malaikat, hari akhirat, syurga, neraka dan lainnya, kita yakin. Sebab apa kita yakin? Sebab Allah yang menyatakan, sebab Nabi SAW yang menyebutnya. Benda gaib, tak pernah tengok kita. Jadi walaupun benda kita tak nampak, yakin. Maka dia panggil ilmu yakin. Lain pula, lepas tu dia panggil ainul yakin, hakul yakin. Tiga yakin ada. Maknanya benda gaib itu benda yang tak nampak. Kullu ma ghaba 'anil abdi, gaiblah dia. Allah Ta'ala kita tak nampak, malaikat tak nampak, kita tak tengok kitab kita turun, walaupun Quran ada depan kita, Rasul-Rasul tak pernah jumpa, hari akhirat kita akan jumpa. Semua tu dia panggil beriman dengan perkara yang gaib. Sebab itulah iman, tanda ni anak pelajar, al-imanu ma waqara fil qalbi. Iman itu apa yang terpasak dalam hati. Al-Islam ma zahara minal a'mal. Kalau kata Islam, yang zahir daripada amalan kita. Dia tu Islam. Mana bukti? Tu dia semaya, dia puasa, dia keluar zakat, dia pergi haji, dia mengucap 2 kalimah syahadat. Itu kita panggil yang zahir. Semua yang batin itu iman, yang zahir itu Islam. Jadi dia kena kembar siam dua tu. Saya Islam 100%. Maya dak. Mana kau Islam? Islam gapo mu lagu ni? Orang Kelantan kata Islam gapo mu lagu ni? Tak ada bukti. Baik. Nombor 2, sifat yang kedua, wa yuqimunas salah, dan mendirikan, mengerjakan sembahyang. Sifat yang kedua, wa yuqimunas salah, ay ya'uddunas salah, orang yang menunaikan salat dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, dengan sunat-sunatnya, dengan SOP-nya, maka itu dikatakan orang yang mendirikan salat. Kalau bangun semaya Allahu Akbar tunggu tangga, baca tak tahu gapo, orang tak semaya lagi tu dia panggil orang yang buat semaya. Yang maknanya yuqimunas salah, ay mendirikan salat dengan rukun dan syaratnya. Baru betul. Yang kita bimbang hari ni semaya rutin dia panggil. Tak rasa apa-apa, tidak menambahkan iman, tidak menggetarkan jiwa, maka itu dia panggil solat rutin. Berapa dah kita? Apa 3 dah. 4. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, serta membelanjakan, yakni mendermakan, menginfakkan
sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ai yukhrijuna min tayyibi ma a'tahum rabbuhum minal amwal, iaitulah mereka yang telah mengeluarkan untuk jalan Allah, sama ada dia buat masjid, dia buat surau, buat pondok, buat rumah anak yatim, buat apa sajalah, pusat-pusat dakwah. Kita kena pelbagaikan. Kalau semuanya saya nak infak masjid saja, habis pusat dakwah bila siapa nak buat? Saya nak pergi ke mak tahfiz saja, habis pondok-pondok yang tak ada tahfiz ni siapa nak buat? Jadi kita pelbagaikan duit kita tu. Jangan duduk kongkong dalam satu benda. Jadi barulah kita jadi luas. Kita jadi luas. Kita dakwah di sini, kita dakwah di negara lain. Contohnya kita duduk kempen hari ni, dakwah di mana? Dakwah di Cebu di Filipina contohnya, dakwah di Borneo, dakwah di Jepun. Kita pergi belaka, oh ya aku nak pergi tak boleh dah, tua, tak larat, sakit lutut, sakit kepala, sakit gaut. Alhamdulillah, lorong-lorong untuk sampai dakwah tu melalui infak. Ada orang buat lewat kerja tapi dia tak ada duit. Ada orang ada duit tak boleh buat kerja, maka kita gabungkan. Awak bagi modal, saya buat kerja. Kita kata alhamdulillah. Peluang yang Allah Taala beri ni para jemaah, ambil lah. Ambil, jangan tak ambil. Kita pun jangan duduk bakhil. Sebab duit kita ni kalau kita tak sedekah, dia tak jadi hak kita. Cakap baik Abu Anas, ini nama saya, tengok. Akaun nama saya. Akaunnya nama awaknya, kalau awak mati jadi hak siapa? Semua jadi hak orang. Kecuali kita wasiat dibenarkan sehingga 1/3 harta boleh. Jadi bagi mana-mana yang pakcik makcik yang ada duit, anak dia pun alhamdulillah sudah ada kerja masing-masing, ada keuangan. Kita nak bagi derma sekarang takut masyarakat sakit berpanjangan, tak ada duit pula. Ambil 1/3 wakaf, niat wasiat. Kalau aku mati, 1/3 harta aku pondok. Jangan lupalah pondok Sungai Durian ni. Gitu, ada ke pihak lain hanya kita. Pondok Sungai Durian. Atau mana-mana yang kita setuju, yang kita rasa yakin, kita beri. Barulah insya-Allah harta tu akan jadi milik kita. Setelah kita mati pun 1/3 boleh mari. Kalau tidak, assalamualaikum. Anak baik, alhamdulillah. Anak tamak, innalillah. Dua tu ya kita duduk. Berapa dah kita? 4. Sifat yang 4 dah. Yu'minuna bil ghaib wa yakuna salat man zakana. Yang keempat tu leh. Yang keempat, ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang beriman kepada kita Al-Quran ini yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, Taurah, Injil, Zabur, apa lagi tu, Suhuf, serta mereka yakin. Tengok. Itu yang keempat, iaitulah dia beriman dengan kitab-kitab. Ai min sifatil muttaqin, di antara sifat orang yang bertakwa juga, annahum yu'minuna bil Quran, mereka beriman dengan Quran yang diturun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab yang terdahulu. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah An-Nisa 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Salah. Yang kelima, tanda apa ya? Sifat yang kelima, wa bil akhirati hum yuqinun, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Kalau yakin, ay yu'minuna imanan, mereka beriman dengan keimanan yang jitu, yang tidak ada syak sama sekali adanya hari kebangkitan, adanya hari akhirat, adanya pahala, adanya dosa, adanya hisab, adanya mizan timbangan, ada syurga, ada neraka. Kita kena yakin. Kalau kita ada 5 sifat ini, tanda ni pelajar, ada 5 sifat ini, apa kita jadi?
ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang yang berjaya. Habislah kita. Allah Ta'ala bawa di awal surah awal Baqarah ini 5 sifat muttaqin. Merekalah orang yang berjaya, merekalah orang yang duduk di atas landasan petunjuk Allah Azza wa Jalla, yang akan selamat di dunia dan aman di akhirat. Kita kata alhamdulillah, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Jadikan kami orang yang yakin beramal dengan 5 sifat ini, dan masukkan kami ke dalam golongan muttaqin, ke dalam golongan yang muflihun, yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nak ke tak sih? Mestilah kita nak. Siapa dia tak nak? Kalau tak nak tu orang tak betul jalan. Tamatlah kita alhamdulillah 5 ayat yang pertama dengan tafsirannya yang sangat ringkas. Tafsir sangat ringkas. Kita kata orang Al-Quran ni dia sendiri tu kitab hidayah, kitab petunjuk. Tafsir ni orang panggil nak mencerah, benda dah cerah tapi nak menyatakan lagi dengan nombor-nombor, dengan angka tu supaya kita lebih senang nak faham. Itu je lah. Baiklah para pelajar sekalian, seperti biasa kita akan mencari khams fawaid, 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini biiznillahi azza wa jalla. 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. Faedah yang pertama, tulis Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang pertama Alif Lam Mim, dia panggil huruf muqatta'ah, yang Allah Ta'ala challenge, cabar orang Arab, mutigu kalau pandai. Tak ada siapa boleh cabar. Sebab tu dia panggil huruf al-muqatta'ah ini huruf i'jazul Quran. Quran mencabar semua orang lain, tiru dia, jawab dia tak akan mampu. Kemudian datang pula zalik, demikian itu. Isyarah bil bu'di. Kenapa Tuhan guna, dia tak kata hazal kitab ni, Quran ni tepi aku ni. La, zalika, Quran itu. Isyaratu bil bu'di, isyarat kepada jauh, tufidu uluwi martabatihi, menunjukkan tingginya martabat. Tingginya martabat. Jadi apabila Quran itu tinggi martabat dia, kedudukan dia, fala budda an ya'uda zalika 'ala al-mutamassiki bil uluwi rif'ah, maka orang yang berpegang dengan Quran juga akan mendapat kedudukan yang tinggi dan kedudukan yang baik. Karena Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat 33, liyuzhirahu 'ala dini kullihi, Allah Ta'ala akan beri kemenangan agama ini mengatasi semua agama-agamanya lain atas dunia ini. Maka kata di para ulama, Al-Quran itu mulia, dan mulialah semua orang yang berkait dengan Quran. Itulah kaedah mulianya Quran dan mulianya orang yang berkait dengan Quran. Kita nak jadi orang mulia, jadilah ahlul Quran. Baca Quran, hafal Quran, tadabbur Quran, beramal dengan Quran. Itu yang paling. Sekarang ni kita trend baru ni, fenomena ni bagus. Orang suka nak tadabbur. Tapi dari sudut amali. Dari sudut amali, Allah Ta'ala yang bantu kita untuk beramal dengan Quran. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala nafi zalikal kitab la raiba fi, nafiyur raib. Allah Ta'ala nafikan segala keraguan tentang Quran, tidak ada. Mana Quran ini penuh dengan keyakinan, penuh dengan fakta-fakta. Yang lain-lain itu ada fakta, ada auta, tapi Quran la, semuanya benar. Kerana dia datang daripada Allah Azza wa Jalla. Kita nak jadi orang mulia, jadilah ahlul Quran. Doakan, Allahumma ja'alna min ahlil Quran
hum ahluka wa khassatuka ya Rabb. Jadikan kami ini orang yang mencintai Al-Quran, mempelajari Al-Quran, beramal dengan Quran, supaya kita menjadi ahlul Quran, orang yang punya keistimewaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Faedah yang kedua, Allah tulis apa dia? Zalikal kitab. Demikian kitab itu ataupun kitab ini. Pada masa turun ayat Quran tak ada kitab. Ayat mula-mula turun Iqra sampai ayat 5. Kemudian turun ayat ni 1 ayat, yang ni 2 ayat, yang ni 3 ayat. Dikumpul-kumpul. Kenapa dia kata zalikal kitab? Kitab. Kalau kata kitab ni sebuah buku yang terkumpul. Mana Quran terkumpul masa tu? Ini dipanggil mukjizat Quran. I'jaz. Ayat ini isyaratun, tanda isyaratun ila ma sayaulu ilaihi amrul Quran. Ayat ini sebagai isyarat apa yang akan terjadi kepada Quran, min kaunihi maktuban, daripada tersimpan dalam dada para penghafal, dibawa kepada pengumpulan Al-Quran yang akhirnya menjadi sebuah kitab yang kita namakan kitab suci Al-Quran yang sampai kepada kita ini. Kita kata alhamdulillah. Jadi dia jadi, kalau kata kita tu majmu' kumpulan ayat-ayat, surah-surah dalam sebuah buku, itu nama dia kitab. Macam kita kata ini kitab. Sebab apa nama dia kitab? Nih, sebab terkumpul dalamnya bab, fasal. Bab dan fasal. Maka nama dia apa? Nama dia kitab. Tak apa, awak panggil buku pun tak apa. Yang ni nama dia risalah. Risalah sebab dia satu bab je. Bab dia nak mencerita tentang tajuk tertentu. Ini pengenalan pondok. Yang ni tajuk tentang perkahwinan. Itu dia panggil risalah. Kitab maknanya sebuah kitab yang terkumpul dalamnya bab, fasal, dia panggil matlab, jadilah kitab. Kata Ibnu Ashur rahimahullah, wa fi hadhihi tasmiyah, Allah Ta'ala namakan kitab dia yang diturun sikit-sikit ni, nama dia kitab, sebagai mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi annama uhiya ilaihi sayuktabu fil masahif. Apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi sikit dalam masa 22 tahun lebih ni akan terkumpul dalam sebuah kitab. Terkumpul dalam sebuah kitab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila turun ayat ni, Nabi panggil katabatul wahyi, penulis wahyu, mu tulis sini. Tulis sini, tulis di atas tulang, di atas belulang, di atas kayu. Dia tulis pada peringkat awal. Kemudian dikumpul-kumpul, barulah mari zaman kita ni tulis di atas kertas. Lah ni tak tulis atas kertas dah dia tulis atas skrin. Dalam telefon kita ni ada skrin, depan saya ada Quran. Kalau kita belah ni kakah ni, ada Quran ada ni? Ada? Tak ada. Allah Ta'ala Maha Kaya. Allahu Akbar. Baik, kita tak sepanjang satu tempat, kita dah janji lama dah. Kita nak pelan-pelan jalan koho-koho. Kita pergi kepada faedah yang ketiga. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Taqwa tu duduk di mana? Anna taqwa fil qalbi. Taqwa ni, sifat taqwa duduk dalam hati, terpasak, terpahak dalam hati. Hiyallati tu'ahil. Kalau hati itu yakin, hati itu beriman, maka Tuhan dia akan mengambil manfaat daripada Al-Quran. Fakullu man kana atqalil, orang yang paling takut pada Allah Ta'ala, orang yang paling kuat berpegang dengan hidayah Quran. Li'annal huda ulliqa biwasfin. Petunjuk itu digantung dengan sifat. Hudan lil muttaqin. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita nak dapat petunjuk Al-Quran, apa kita nak buat para jemaah? Iaitulah kita kena bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wal hukmu, ini kaedah kata, al hukmu idza ulliqa biwasfin. Mana-mana hukum yang dikaitkan dengan sifat, kanat quwwatul hukmi, kuatnya hukum itu apabila sifat itu kuat. Maknanya bila kita makin bertakwa, makin takut pada Allah Ta'ala, maka makin banyak kita mendapat faedah daripada Al-Quranul Karim, daripada hidayatul Quran. Kita kata Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Jadi sebab itulah Allah ajar kepada kita supaya
sentiasa menjadi orang yang bertakwa, lagi tinggi darjat, lagi tinggi, lagi kuat takwa, lagi kuat kita dapat faedah daripada Quran. Kita kata alhamdulillah. Yang keempat, wa bil akhirati hum yuqinun alladzina yu'minuna bil ghaibi, yu'minuna bil ghaib wa bil akhirati hum yuqinun. Dia ada kaitan dua tu. Beriman dengan ghaib, termasuklah benda ghaib itu apa? Ghaib itu iaitulah beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat. Al-imanu bil ghaib, beriman dengan perkara yang ghaib ini menjadi perbezaan di antara kita orang yang beriman dengan orang yang hanya percaya kepada material saja. Dipanggil madiyah. Tak nampak tak jadi. Anda ingat dulu Allah yarham bapak saya ni, Tuan Guru Haji Abdul Rahman rahimahullah. Dia cerita seorang cikgu non muslim mari jumpa dengan dia nak berdebat. Dia kata, "Guru, ya. Kita ni hidup, awak kata ada Tuhan. Ya, kita yakin ada Tuhan. Dia kata kalau benda ada mesti nampak." Dia ngamak dia cerdik kali cikgu ni. Minta maaf lah cikgu dah. Kalau ada mesti nampak. Kata dia arwah ayah ni, bagus. Awak punya teori bagus. Sekarang ni saya nak tanya, cikgu ni hidup ke mati? Hidup. Sebab tu boleh bercakap ni. Hidup dengan apa? Dia kata dengan nyawa. Mana nyawa awak? Tunjuk pada nyawa. Saya nak tengok nyawa. Dia pun fabuhital ladzi kafar, kepeningalah kepala orang kafir, nak tunjuk mana nyawa. Jadi kata di Allah irham bapak ni, kata, "Cikgu, bukan semua yang ada tu kita kena tengok. Ada perkara yang kita kena yakin dengan hati kita." Nak ajar dia mengucap tak mahu. Dia tak tahulah kafir itu masuk Islam ke tidak. Maka bila beriman dengan ghaib, di antara benda ghaib itu beriman dengan hari akhirat. Dilalatun ala ahammiyatil iman. Ayat ini menunjukkan betapa besarnya kita beriman dengan hari akhirat. Bila kita yakin di sana ada pembalasan, di sana ada bangkit semula, di sana ada hisab, di sana ada audit, maka kita akan bersedia di atas dunia ni nak buat yang baik-baik. Sebab apa? Sebab kita bimbang nanti di akhirat kita akan ditanya, diaudit oleh Allah Azza wa Jalla, kita tak boleh jawab, ataupun kita bawa amalan-amalan yang tidak baik yang akan mencelakakan kita, yang akan berbahaya kepada kita. Maka Abu Anas selalu sebut kata-kata hikmah. Dia kata apa? Hikmah kata apa? Suratan amalan yang kita nak baca di akhirat, kitalah penulisnya sekarang. Mu nak baca apa depan Allah nanti di akhirat? Awak nak baca apa? Nak baca yang baik, tulis yang baik. Nak baca hak uduh, tulislah yang uduh. Jadi jangan sekali-kali kita para jemaah sekalian duduk baca benda-benda yang tidak baik. Maknanya jangan duk tulis benda, jangan duk buat tak baik, malaikat akan tulis tak baik, celakalah kita. Nauzubillah. Allahu akbar. Yang kelima, tulis nombor 5, wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Ta'ala kembar dua ni biasa dikembar, solat dengan zakat, solat dengan sedekah. Kenapa? Tadi kita dah bincang, yuqimunas salah maknanya orang yang mendirikan salat dengan rukunya, dengan syaratnya, dengan memahami bacaannya, dengan khusyuknya, barulah nama dia memahami, barulah mendirikan salat. Kalau dia main Allah Akbar tak tahu gapo loleh-loleh, itu dia panggil tidak mendirikan salat, itu orang panggil buat salat. Nauzubillah. Jadi bila orang yang mendirikan salat, dia baca, dia faham, maka barulah terlaksana satu objektif salat. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menahan manusia itu daripada buat perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau maya apa tu ngenak orang, dia panggil tak salat orang itu. Orang hanya buat salat. Jadi hikmah Allah Ta'ala beri kepada dua ni. Wa mimma razaqna, mimma, sebahagian daripada rezeki. Tuhan tak kata semua rezeki yang aku beri sedekahlah ke, tak, sebahagian. Paling minima, tanda ni pelajar, paling minima yang wajib kita kena keluar duit daripada harta kita 1/40, itu dia panggil nisab zakat, 2.5% ataupun 1/40. Kita ada 40 juta, 1 juta yang kita sedekah, wajib sedekah. Hak lain tu sunat. 1 juta sedekah. Oh sedap bunyi weh. Juta-juta. Nak juta senang pergi Indonesia, jumpalah juta dah. RM300 boleh 1 juta.
Nak kata apa? Allahu Akbar. Ana sekali cerita nak jadi jutawan. Jadi pondok-pondok ni dibawa oleh kerajaan Kelantan, pergi melawat Indonesia. Jadi siapa-siapa di airport dia tanya, tukar duit. Nak dapat 1 juta berapa? Dia ada RM300. Jadi kerajaan airport, 300 ya sore sugi tukar, nak suruh jadi jutawan gitu. Jutawan rupiah. Baik. Jadi kenapa Allah Taala banyak kumpul di antara solat dengan zakat dalam Quran? Wazalika li asbab. Tanda. Apa sebab? Yang pertama, sebab solat itu, solat mengandungi keikhlasan kita mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla dari sudut tubuh badan kita. Dengan fizikal kita beribadat dengan fizikal semata-mata, dengan hati kita memang ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Satu. Nafkah kita beribadat dengan harta kita. Kita ibadat dengan harta kita kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Awak susah, awak tak ada duit, awak asnaf, ambil, yallah, bismillah. Mau nak pergi beli ubat, nak pergi beli makanan, silakan. Maknanya Allah Ta'ala kembar di antara hubungan kita dengan Allah, salat. Satu lagi, hubungan di antara kita dengan makhluk melalui zakat, melalui sedekah. Semua itu kerana Allah, tapi penggunaan. Maka wasa'adatul abdi dairatun bainal amraini, kebahagiaan seorang manusia berlega di antara dua ini, di antara hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan manusia. Ada orang baik dengan Allah, solat kuat, puasa kuat, tapi dengan manusia mulut leza, duk ngata korang, la. Pernah orang repot Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, makcik ni taqumul lail wa tasumun nahar, siangnya puasa, malamnya ibadat, walakin tuzi jarha, tapi dia suka menyakiti jiran, mulut dia leza, cakap lepas, ngata orang. Nabi kata hiya finnar, makcik ni ahli neraka, walaupun dia baik dengan Allah. Jadi kita kena baik dengan Allah, baik dengan makhluk. Jadi dalam ayat ini, kama anna salah rasul ibadat, solat itu menjadi kepala bagi ibadat badaniyah, zakat menjadi kepala ibadat maliyah. Jadi semua ibadat kita ni kembali kepada dua, sama ada ibadat badaniyah, ibadat maliyah. Mudah-mudahan kita dapat merealisasikan ayat yang kita baca. 5 ayat yang pertama dalam surah Al-Baqarah ini dapat kita ambil, dapat kita realisasikan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah kita, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita dalam siri yang akan datang, bermula ayat 6 sehingga kepada ayat 7, iaitulah kisah orang kafir. Kemudian mari ayat 8, paling danger sekali dalam hidup kita ni, ayat tentang munafikin wal iyaz billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.